Baru-baru ini viral tentang satu kes yang melibatkan seorang pendakwah selebriti merogol gadis dan terpalit dengan 12 tuduhan mencabul dan merogol serta seks di luar tabiat. Apa pendapat anda? Apa dah jadi ni? Seorang pendakwah, seorang yang digelar sebagai penyebar agama yang mengajak orang kepada kebaikan, dia telah melakukan sesuatu perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang perlu kita buat hari ini? Sebenarnya setiap kita manusia ini ada nafsu. Dan setiap manusia, tak kira siapalah kita, orang awam ke kita, ustaz ke kita, ulama ke kita, orang-orang biasa-biasa pun ke kita, orang-orang biasa ke kita, semuanya ada nafsu, semuanya diganggu oleh syaitan, dan mereka semua takkan terlepas, dan kita semua takkan terlepas daripada gangguan syaitan. Syaitan akan berusaha sedaya mungkin bagaimana seseorang itu supaya jauh daripada agama. Satu orang yang biasa-biasa, tidak banyak melakukan amal dan tidak ada ilmu, maka syaitan yang datang tu pangkatnya rendah. Tetapi kalaulah seorang tu seorang ulama, seorang ustaz yang berilmu tinggi, maka yang datang tu syaitan yang besar-besar pangkatnya. Jadi tak heranlah hari ini kalau kita tengok berlaku perkara-perkara seperti ini. Kerana apa? Pada zaman-zaman dahulu juga telah berlaku perkara seperti ini. Seorang Nabi telah ditipu oleh syaitan daripada banyak melakukan amal kebaikan, sehinggalah dia disesatkan oleh syaitan untuk melakukan maksiat, sehinggalah dia minum arak lalu dia berzina dengan wanita kerana disesatkan oleh syaitan. Tetapi dalam hal ini kita tidak boleh terus menghukum. Daripada kita terus menghukum seseorang itu, baik kita melihat pada diri kita sendiri. Berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyakkah dosa yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyakkah dosa yang kita telah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat orang menganggap kes ini suatu yang besar. Memang suatu yang besar, tetapi kita tidak boleh mengatakan dan terus menghukumkan ini pendakwah. Apa ni pendakwah ni? Ini pendakwah munafik, ini orang munafik, ini pendakwah penunggang agama. Kita tak boleh mengatakan macam itu. Kenapa? Bila kita lihat dosa kita sendiri pun belum tentu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa? Ada dosa yang lebih besar daripada dosa merogol. Ada dosa yang besar daripada dosa merogol. Antaranya dosa tidak menutup aurat. Dalam tidak menutup aurat dan auratnya ditayangkan di media sosial, maka ini akan menjadi asbab dosanya berterusan sehingga dia mati selagi gambar itu tidak dipadam. Dosa mengumpat dosa daripada dosa merogol. Sekiranya orang itu merogol dan kita ni menghukum dia dan mengumpat dia, tuan, apa yang terjadi? Dosa rogol tu datang pula kepada kita. Allah bagi dosa rogol tadi kepada kita, dan pahala kita pergi ke orang yang kita katakan tadi. Jadi tak perlulah kita menghukum orang. Apa salahnya kita angkat tangan, kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan ni telah melakukan maksiat kepada Allah. Kau ampunkanlah dia, dan rahmat Engkau ya Allah, Kau ampunkanlah dia. Jadikanlah dia orang yang baik, jadikanlah dia pendakwah yang baik. Bukan nak sokong dia, bukan nak backup orang tadi, bukan nak backup kesalahan dia. Kita tidak boleh menegakkan benang yang basah, tetap salah. Tetapi jangan kita rasakan satu orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala
Allah tidak ampunkan dosa dia. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala begitu luas, tuan-tuan. Ada satu kisah, satu orang lelaki telah melakukan zina di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi selepas dia melakukan zina, maka dia berasa menyesal, tuan-tuan. Dia ambil wudu dengan segera. Selepas itu dia pergi ke masjid, datang untuk menunaikan solat waktu asar secara berjemaah di awal waktu. Dalam keadaan sedih, menangis, menyesal atas perbuatannya. Maka selepas saja solat, dia terus berjumpa dengan Nabi SAW, lalu duduk depan Nabi dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini aku telah celaka, wahai Rasulullah. Hari ini aku telah celaka, wahai Rasulullah." Jadi Rasulullah tanya, "Wahai pemuda, mengapa kamu kata kamu celaka?" "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini aku telah berzina." Pemuda tadi kata, "Sesungguhnya hari ini aku telah berzina." Maka Rasulullah SAW pun berubah wajahnya, nampak sedih, tuan-tuan. Maka Nabi tak boleh nak cakap apa-apa. Lelaki itu pun berasa kecewa dan mula untuk beredar. Tetapi sebelum lelaki itu pergi jauh, maka Nabi SAW telah mendapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW telah memanggil pemuda tadi. "Wahai anak muda, mari sini kejap. Aku ada satu berita nak beritahu kamu. Aku nak tanya kamu, tadi kamu solat fardu asar berjemaah?" "Ya, wahai Rasulullah, aku solat berjemaah." "Kau solat di awal waktu?" "Ya, aku solat di awal waktu." "Kau solat di saf yang pertama?" "Ya, aku solat di saf yang pertama." Maka baginda Rasulullah SAW beritahu, "Bergembiralah kamu, sesungguhnya dosa-dosa kamu baru saja diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi siapa yang boleh menghukum seseorang itu? Satu orang yang melakukan dosa yang besar, melakukan zina hari-hari, tuan-tuan. Bila satu hari dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah, minta ampun di atas dosa-dosa yang dia telah lakukan, tidak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosanya. Sehingga dikatakan, jika dosa kita memenuhi langit dan bumi, sekali saja kita minta ampun, minta taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan menghukum. Kes yang kita dengar baru-baru ini pun belum lagi selesai, dan apa tindakan kita tabayunlah dulu, selidikilah. Bila datang orang fasik menyampaikan berita, jadi apa yang kita kena buat? Kita kena selidik dulu, bukan kita ambil bulat-bulat. Dan janganlah kita sampaikan suatu perkara yang belum disahkan benar, kerana orang yang menyampaikan perkara-perkara yang belum tentu benar, dia telah dikira sebagai seorang pendusta. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada segala fitnah, daripada segala maksiat, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.